Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke episod yang ketiga. Sekarang kita akan menerbitkan keluk permintaan buruh. Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini bahawa keluk permintaan buruh diperoleh daripada gelagat firma untuk memaksimumkan keuntungan. Okey, bagaimana dalam pasaran persaingan sempurna, syarat pemaksimuman keuntungan diperoleh daripada syarat MC sama dengan MR, marginal cost atau cost suit sama dengan marginal revenue atau hasil suit sama dengan tingkat harga. Itu adalah syarat pemaksimuman keuntungan dalam pasaran persaingan sempurna. Okay. Dan pasaran persaingan sempurna adalah mendekati ciri-ciri umum model ekonomi klasik. Okay, daripada situ kita boleh hubungan ini, di mana DC per DQ sebenarnya adalah marginal cost. Dan komponen DC per DQ kita dapat pecahkan kepada dua komponen yang berbeza. Okay. DC bagi DL adalah marginal cost of labor. Ini marginal cost of production. Marginal cost of DC over DQ adalah marginal cost of production. DC over DL is marginal cost of labor. Okey, ini maksud setiap tambahan unit berapakah kos akan bertambah. Ini maksud setiap tambahan buruh berapa kos akan berubah. Okey. Dan DL per DQ sebenarnya tidak mempunyai apa-apa makna kecuali DQ per DL. Di mana DQ per DL adalah sebenarnya marginal product of labor, iaitu setiap tambahan unit buruh berapakah output akan bertambah. Setiap satu margin perubahan dalam buruh berapakah Q akan bertambah. Itu merupakan marginal product of labor. Oleh itu, DL per DQ adalah sebenarnya satu bahagi dengan MPL. Dan kita gantikan maklumat ini ke dalam DL per DQ di atas. Daripada situ kita akan memperoleh persamaan ini, di mana DC over DQ seperti mana kita fahami tadi adalah marginal cost of production, dan ini adalah W yang sebenarnya kita peroleh daripada DC per DL. Bagi setiap unit tambahan buruh yang kita gajikan, sebenarnya kos akan bertambah berdasarkan kadar upah yang kita bayar bagi setiap buruh. Seperti tunjukkan di sini. DC bagi over DL sama dengan W, yang sebenarnya kos buruh yang terdiri daripada kadar upah wang buruh darab dengan bilangan buruh. Okay. Kalau contohnya upah sebanyak RM5, bilangan buruh sebanyak 10, maka RM50. Itu contohnya. Kalau kita tambah kepada 11, sudah tentu upahnya bertambah berkadaran dengan kadar ini. Maksudnya kalau kepada 11 dia akan bertambah sebanyak kepada 55, iaitu bertambah sebanyak 5. Dan penambahan 5 itu sebenarnya adalah bersamaan dengan W, iaitu upah wang buruh. Okay, daripada situ kita akan gantikan maklumat tersebut. Kita gantikan DC over DL kepada W. Dan DL over DQ adalah satu bahagi dengan MPL. Dan sebenarnya ini adalah bersamaan dengan marginal cost of production. Okay, dengan ada PPS seperti yang saya sebutkan awal tadi, bahawa ini pada dalam syarat pasaran persaingan sempurna, marginal cost sama dengan marginal revenue sama dengan tingkat harga. Daripada situ kita akan gantikan MC sama dengan tingkat harga P. Okay. Kita boleh susun semula maklumat ini kepada maklumat seperti ini, yang sebenarnya ini menunjukkan bahawa marginal product of labor sebenarnya sama dengan upah benar buruh. Okey. Maklumat ini kita boleh tunjukkan dalam bentuk rajah seperti yang tunjukkan dalam paparan yang anda lihat di skrin, iaitu paksi menegak adalah upah benar, paksi mendatar adalah bilangan buruh. Okey. Dan keluk yang sifatnya konkav mencerun ke bawah adalah MPL, marginal product of labor. Manakala ini adalah tingkat upah benar buruh. Maka jika upah benar buruh sama dengan W bahagi P
kosong, W bahagi P kosong, jika ini adalah tingkat upah benar buruh, maka firma sebenarnya akan dapat memaksimum keuntungan jika menggunakan buruh sebanyak L kosong, iaitu persilangan di antara W bahagi P kosong dengan MPL, iaitu di sini. Itu di sini. Jika andaikan katakan firma memilih di kawasan di sebelah atas ini. Kawasan sebelah atas ini menunjukkan bahawa MPL lebih besar daripada upah benar buruh. Ini bermakna sebenarnya firma tersebut tidak memaksimum keuntungan kerana firma tersebut sebenarnya mampu lagi meningkatkan L ke tingkat L lebih tinggi pada kos yang tidaklah mengurangkan keuntungannya, malah pada kos yang boleh meningkatkan keuntungan. Maka adalah tidak wajar bagi firma untuk memilih mana-mana titik yang lebih tinggi daripada W bagi P kosong, sebab tidak dapat memaksimumkan keuntungan dan tidak rugi sebenarnya, tapi tidak dapat memaksimumkan keuntungan. Okey. Kalau firma memilih tingkat yang lebih rendah daripada W bahagi P, tingkat ini MPL lebih rendah daripada upah benar buruh. Pada ketika ini, kalau firma memilih pada tingkat ini, firma kemungkinan akan menghadapi kerugian sebab tambahan kos lebih besar daripada tambahan hasil yang diperolehi. Okay, tambahan kos iaitu W bahagi P adalah tambahan kos benar, perubahan kos benar lebih tinggi daripada perubahan dalam hasil MPL. Oleh itu, adalah tidak wajar firma memilih L yang lebih tinggi daripada L kosong. Maka ketika itu adalah rasional bagi sebuah firma untuk di mana firma rasional adalah firma yang memaksimumkan keuntungan untuk memilih tingkat buruh sebanyak L kosong jika upah benar adalah W bahagi P kosong. Okey, daripada maklumat ini kita dapat hasilkan satu keluk permintaan buruh yang berfungsi kepada upah benar buruh. Okey. Itu untuk permintaan buruh. Kita akan berjumpa lagi dalam episod seterusnya. Kita akan lihat penawaran buruh. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.